korban. وأوشكت على الانتهاء. Hampir-hampir habis diagihkan. فقالت يا رسول الله. Kemudian Aisyah takut. Aisyah kata, wahai Rasulullah, ذهبت الأضحية كلها. semua daging sembelihan dah habis. ولم يبق إلا كتفها. Melainkan sebelah kaki ini sahaja. قال لها لا. Tapi Rasulullah SAW kata tidak. بل بقيت كلها. Tetapi semuanya akan kekal. ولم يذهب إلا كتفها. Dan satu ini saja yang akan hilang. فما ينفق في سبيل الله. Apa yang dibelanjakan di jalan Allah, هو الذي يبقى. itulah yang akan هو kekal. الذي ينتج. Itulah yang akan هو menghasilkan. الذي يثمر. Itulah yang akan berbuah. هو الذي لا ينفد. Itulah yang tidak akan hapus musnah. ما عندكم ينفد. Apa yang ada di sisi kita akan وما habis. عند الله باق. Dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. ولذلك Oleh itu, أبو بكر رضي الله عنه Abu Bakar radhiyallahu anhu في الهجرة dalam hijrah جاء بكل ماله telah datang dengan semua hartanya ووضعه بين يدي النبي صلى dan الله عليه وسلم. meletakkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فسأله النبي صلى الله Dan عليه Nabi SAW bertanya kepada Abu وسلم Bakar, ماذا أبقيت لأهلك؟ apa yang kamu tinggal kepada keluargamu? ماذا أبقيت لزوجتك؟ Apa yang kamu tinggal untuk saudara? فقالها أبو بكر في وضوح Dan Abu Bakar menjawab dengan penuh terang dan jelas. أبقيت لهم الله ورسوله. Aku meninggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. من يبقي لأولاده الله هل يفتقر؟ Apakah orang yang telah meninggalkan pada keluarganya Allah akan menjadi miskin? من يبقي لأهله الله هل يحتاج؟ Apakah apa yang ditinggalkan kepada Allah itu masih memerlukan yang lain? من يبقى الله ورسوله لأولاده سيكونون أغنى الناس. Orang yang meninggalkan Allah kepada anak dan isterinya, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya ويكونون أعز الناس. dan orang yang paling tinggi kedudukannya. سيدنا عثمان رضي الله عنه Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu حينما أنفق ketika dia membelanjakan hartanya, جهز جيشا كاملا من ماله. dia mempersiapkan satu angkatan tentera yang sempurna dengan hartanya sahaja. وكذلك بقية الصحابة الكرام. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه Orang siapa yang membelanjakan sesuatu, maka Allah akan menggantikannya. وهو خير الرازقين. Dan Allah lah yang sebagai pemberi rezeki. الإنفاق بالمال. Allah berbelanja dengan harta, التضحية بالنفس. pengorbanan nyawa. نفسك هذه لله. Kita telah membelanjakannya kepada Allah. تقدمها لله سليمة دون أي شك. Bila kita menyerahkannya kepada Allah, dia akan sejahtera tanpa ragu-ragu. ولذلك Oleh itu, هذه النفس nyawa ini التي تقدمها لله yang kita nak serahkan kepada Allah ستبقى خالدة لن تموت. akan kekal, tidak akan mati. قال تعالى Allah mengatakan dalam Al-Quran, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. janganlah kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah itu orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. ما ماتوا. Mereka tidak mati. الذين استشهدوا ما ماتوا. Orang yang mati syahid tidak mati. الذين استشهدوا لم يذهبوا. Orang yang syahid ini tidak pergi. ولكن الله خلدهم. Tetapi Allah telah mengekalkan mereka. بل أحياء. Bahkan mereka ini hidup. ليسوا أحياء فقراء. Bukanlah hidup yang miskin, ولكنهم أحياء يرزقون. tetapi mereka hidup dan diberi rezeki. ليسوا أحياء في تعب وحزن. Dan tidak lagi hidup dalam keadaan letih dan juga sedih. ولكن الله قال Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, فرحين بما آتاهم الله. mereka gembira dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka. والمسلم يضحي بنفسه في سبيل الله. Jadi orang Islam kena mengorbankan nyawanya di jalan Allah ويضحي بماله في سبيل الله. dan mengorbankan hartanya di jalan Allah. حينما تذهب إلى منشط دعوي، Sekiranya kita pergi ke dalam satu projek dakwah, إلى محاضرة أو درس أو أي نشاط، dalam menyampaikan kuliah ataupun apa-apa juga aktiviti, وتنفق على مواصلات الطريق، dan kita membayar pengangkutan kita, فما تدفعه من مال dan apa yang kita belanjakan daripada harta, لا تدفعه لصاحب السيارة.
Bukan kita bayar kepada driver kita, إنما تدفعه لتجده عند الرب يوم القيامة. tetapi kita membayar kepada Allah untuk kita dapatinya di hari akhirat. ما تنفقه في الطريق Apa yang kita bayar di jalan itu إنما تدخره لنفسك ولأهلك. adalah kita simpannya untuk keluarga kita dan juga diri kita di akhirat. ما تنفقه في إطعام أو نشاط أو دعوة. Setiap belanja yang kita belanjakan dalam memberi makan untuk menjadikan program-program, سوف يستثمره الله لك Allah akan laburkan untuk kita حتى يصل الدرهم الواحد sehinggalah satu dirham إلى الجبل menjadi satu gunung وإلى وزن الجبل dan juga seberat gunung ببركة الله تعالى. dengan berkat daripada Allah SWT. التضحية بالمال Dan juga pengorbanan dengan harta kita. طبعا التضحية بالمال Benarlah pengorbanan dengan harta itu مقدمة didahulukan لأن طبيعة الناس karena tabiat manusia قد يضحي بنفسه boleh saja mengorbankan nyawanya ولا يضحي بماله. tetapi tidak mengorbankan hartanya. نعم، يعني يضحي بنفسه Dia boleh menyerahkan من dirinya أجل أن يحافظ على المال. agar menjaga hartanya. وهذا أمر عجيب. Dan ini benda yang aneh. ولذلك Oleh itu, تقول الإنسان مثلا هيا بنا نذهب إلى مكان كذا kita akan berkata kepada orang, mari kita pergi ke tempat ini. ويبذل جهد كبير في السير والسفر. Dan akan menghabiskan tenaga masa yang banyak dalam perjalanan dan juga musafir itu. فيوافق. Dia akan bersetuju. لكن إن قلت له Jadi kalau kita kata kepada dia, مطلوب منك أن تدفع كذا saya minta untuk kau bayar sejumlah ini, هنا يتردد dia akan teragak-agak. وهنا يفكر Dan dia akan mula berfikir. وهنا يسوف. Dan dia mula berbincang-bincang. ولذلك التضحية بالمال ثم النفس. Oleh itulah Allah menuntut pengorbanan harta dahulu barulah jiwa. التضحية بالوقت. Pengorbanan masa. أيها الدعاة Wahai pendakwah-pendakwah, أصحاب الفكرة والقيادة، orang yang memiliki fikrah dan juga kepimpinan. أحيانا يكون الوقت أغلى من الأموال. Kadang-kadang masa itu lebih kita rasa mahal daripada harta. فنضحي بأوقاتنا في سبيل الله. Maka hendaklah kita mengorbankan waktu kita di jalan Allah. قال تعالى: Allah berfirman, لن تنالوا البر tidak akan mendapat kebaikan حتى تنفقوا مما تحبون. melainkan setelah kamu membelanjakan apa yang kamu sayang. وأحيانا يكون الوقت أحب إلينا من كل شيء. Kadang-kadang waktulah yang paling kita sayang daripada يجب أن segala-galanya. نضحي بهذه الأوقات في سبيل الله، Maka hendaklah kita mengorbankan waktu-waktu ini di jalan Allah. وأن نجعل هذه الأنفاس في سبيل الله، Dan kita meletakkan nyawa-nyawa nafas-nafas kita di jalan Allah. أن نضحي بأفكارنا، Untuk memperjuangkan dengan ideologi kita. أن نبذل جهدا في سبيل ديننا، Untuk kita menjayakannya dengan di jalan agama kita. أن نضحي براحتنا. Mengorbankan masa rehat kita. المجاهد Seorang mujahid itu. Seorang mujahid itu. المضحي Orang yang berkorban itu. كما قال الإمام رحمه الله: Seperti mana disebut oleh Imam لا Rahimahullah. ينام حتى يمل من النوم. Dia tidak akan tidur sehinggalah dia dia bosan daripada tidur. تمام؟ لا ينام حتى يمل من النوم، Dia tidak tidur sehinggalah dia bosan daripada tidur. ولا يأكل حتى يمل من الطعام، Dan dia tidak akan makan sehingga dia bosan daripada makan. ولا يضحك حتى يمل من الضحك، Dan dia tidaklah akan ketawa sehingga dia bosan daripada ketawa. ولا يضيع وقته، Dan dia tidak akan menghabiskan masanya. ولكنه دائما على استعداد لنصرة الإسلام. Tapi dia sentiasa akan berjihad dalam keadaan bersedia untuk berjihad. المجاهد Seorang mujahid itu, الداعية seorang pejuang itu يضحي باستقراره، mengorbankan ketenteramannya. فالصحابة الكرام Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum تركوا بيوتهم meninggalkan rumah-rumah mereka وأوطانهم dan tanah air mereka وأموالهم dan harta mereka وأولادهم dan juga anak-anak mereka وأرواحهم، dan juga nyawa-nyawa mereka. كل ذلك في سبيل الله. Semua itu di jalan Allah. إنها تضحية. Itulah pengorbanan.
سيدنا أبو حذافة السهمي رحمه الله رضي الله عنه Huzaifah as-Sahmi radhiyallahu anhu, من الصحابة الكرام daripada kalangan sahabat, أسره الروم، أسره كان أسيرا telah ditangkap عند الروم. di Rom oleh Rom. لما أسر الروم مجموعة من المسلمين Ketika mana Rom menawan beberapa orang Islam, قال قائد الروم dan berkata pemimpin Rom, تابعوهم في السجن وارفعوا لي تقريرا عنهم. ikut mereka setahun dan bagi tahu tentang laporan tentang mereka. فكتبوا له تقرير. Mereka telah menulis laporan. قالوا إن فيهم واحد اسمه أبو حذافة السهمي. Di dalam mereka ada seorang namanya Abu Huzaifah as-Sahmi, يتعبد لله ليل نهار. telah mengabdikan diri kepada Allah siang dan malam. فقال الملك Berkata raja itu, إذا هذا أميرهم. maka inilah pemimpin mereka. نعم. Ya, الأمير لابد أن يكون أعبد الناس kerana pemimpin itu mestilah orang yang paling dekat dengan Allah وأكثر الناس تضحية. dan orang yang paling banyak berkorban. ما يصلح أن أكون قائدا وأنا خلف الناس. Dan tidak bolehlah aku menjadi pemimpin sedangkan aku berada di belakang manusia, belakang orang. ولكن علي أن أبذل قبل أن يبذلوا. Maka kita seorang pemimpin itu mestilah dia yang berkorban dulu baru sebelum orang lain berkorban. وأضحي قبل أن يضحوا. Dan hendaklah dia berkorban dulu sebelum orang lain berkorban. قال إذا هذا أميرهم. Jadi maka kita inilah pemimpin mereka. فأراد أن يختبره. Mereka ingin mengujinya. فوضعه في سجن انفرادي. Mereka meletakkannya dalam penjara asing. ومنع عنه الطعام فترة. Mereka melarang dia makan satu tempoh حتى أوشك على الهلاك. hingga hampir mati. ثم وضعوا له لحم الخنزير. Kemudian mereka menghidangkan padanya daging khinzir فرفض أن يأكل منه. dan dia enggan untuk makannya. رفض تماما Dia menolak sungguh حتى كاد أن يموت. sehingga dia hampir mati. هذا امتحان نجح فيه. Ujian ini dia berjaya. ثم Kemudian أدخلوا له فتاة رومية mereka masukkan seorang gadis Rom وتركوها معه أياما dan mereka meninggalkan gadis ini beberapa hari في سجن انفرادي dalam penjara asing. وتحاول إغواءه. Dan dia cuba untuk menggoda Syekh ini. وخرجت بعد أيام Dan dia keluar selepas beberapa hari. تقول والله ما هذا بشر. Perempuan ini, gadis ini mengatakan, ini bukanlah manusia. إني والحجر عنده سواء. Aku dengan dia sama je. إني والحجر عنده سواء. Aku dengan batu sama je bagi dia. لا شيء. Tak beza pun. ثم Kemudian عرضوه لاختبار آخر. mereka mengujinya dengan ujian yang lain. قالوا له Mereka berkata kepadanya, إن الملك يريد أن يزوجك ابنته. الملك يريد أن يزوجك ابنته. Raja mahu mengawinkan dengan putrinya. وأن تكون شريكا له في الحكم. Dan kamu akan menjadi rakan kongsinya dalam pemerintahan. بشرط أن تترك دينك. Supaya engkau meninggalkan agama. ولكنه قال Tapi dia berkata, لو أعطوني ملك الدنيا بأسرها لن أترك ديني. kalau kamu memberikan seluruh kekuasaan dunia ini, yang tidak akan meninggalkan agama ini. فقال الملك لابد أن نعذبه. Malik raja berkata, macam tu kita mesti menyiksa dia. فأتى بإناء كبير فيه زيت مغلي. Mereka mendatangkan satu bekas yang besar, dalamnya ada minyak yang menggelegak. وأخذوه ليحرقوه فيه. Dan mereka akan mencampakkannya dalam itu. وهو في الطريق إلى هذا الزيت بكى. Dan dia dalam perjalanan dia untuk pergi ke dalam tempat minyak itu, dia menangis. فأبلغ الملك إنه يبكي لعله تراجع. Mereka lihat dia menangis dan mereka kata kat raja, dia dah menangis dah, mungkin dia nak patah balik. قال ائت به. Kemudian mereka mengatakan, قال تعود عن الإسلام. أنت تبكي تعود عن الإسلام. jadi mereka katakan, kamu ingin meninggalkan Islam? قال لا. Kita tidak. قال ولماذا تبكي؟ Jadi kenapa kamu menangis? خوفا من الزيت والنار.
takut kepada api dan juga minyak yang panas itu? قال لا. Dia kata tidak. قال لم تبكي؟ Jadi kenapa kamu menangis? قال أنا أبكي Dia kata aku menangis لأن kerana لي نفسا واحدة ستموت في سبيل الله. aku hanya ada satu nyawa untuk mati di jalan Allah. وكنت أتمنى أن يكون لي 1000 نفس تموت في سبيل الله. Dan aku sangat-sangat berharap aku memiliki 1000 nyawa untuk dihabiskan di jalan Allah. إنها التضحية في سبيل الله. Inilah pengorbanan di jalan Allah. أيها الإخوة والأخوات، Wahai saudara-saudariku, هذا طريق مرسوم ini adalah jalan yang telah dilukis, واضح المعالم، sangat terang dan jelas. عذب فيه الأنبياء Telah disiksa di dalamnya Nabi-Nabi وحبس فيه العلماء dan juga telah dikurung ulama-ulama وقتل من أجله الشهداء. dan telah dibunuh di dalamnya ramai para وقال syuhada. الإمام البنا رحمه الله Berkata Al-Banna rahimahullah لأصحابه وهو يحدثهم في محاضرة، kepada rakan-rakannya dan dia bercakap dalam satu penyampaian وكتب ذلك في الرسائل، dan dia menulis dalam risalahnya, قال لهم ستسجنون kamu akan dipenjarakan وتصادر أموالكم dan akan dibekukan harta kamu وتلقى عليكم الشبهات dan akan dituduh atau ditohmah kamu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak, ويحكم عليكم بالإعدامات dan kamu akan dihukum gantung وتتهمون بكل التهم dan kamu akan dituduh dengan bermacam-macam tuduhan وتطردون من كل الوظائف. dan kamu akan dibuang dari kerja-kerja kamu وساعتها dan ketika itu فقط dan ketika itulah إن ثبتتم على مبادئكم ketika kamu berpegang dengan prinsip kamu, فإن نصر الله لا يتأخر. sesungguhnya pertolongan Allah tidak akan lambat. فهل أنتم على استعداد لذلك؟ Adakah kamu bersedia untuk itu? إنها طريق Sesungguhnya ia jalan لا تصلح للاعبين، yang tidak layak untuk seorang hamba, لا تصلح للاهين، tidak layak untuk seorang yang lalai, ولكنها تحتاج المجاهدين. jadi perlu kepada orang yang berjihad. فهل أنتم على استعداد لذلك؟ Apakah kamu telah bersedia untuk itu? هل أنتم على استعداد لذلك؟ Adakah kamu telah bersedia untuk itu? هل تؤكدون في هذا الملتقى السنوي على مزيد من التضحية في سبيل دعوتكم؟ Apakah kita telah menegaskan dalam أسأل الله أن نكون كذلك جميعا. perwakilan tahunan ini? أيها الإخوة، لن أطيل عليكم، Saudara-saudariku, aku tidak ingin panjang. وإن كنت قد أطلت بالفعل، Dan dia bukanlah untuk diminta untuk bercakap panjang. لكني Tetapi يعني أتمنى أن أراكم قريبا، saya ingin berjumpa dengan kamu sekali lagi. وأن يمد الله في أعمالنا جميعا، Dan kita ingin Allah menerima amal-amal kita لنضحي من أجل ديننا، untuk kita berkorban di jalan agama kita. ونحتفل في العام القادم بإذن الله، Dan kita akan meraihkan tahun depan dengan izin Allah. وأعدادنا متضاعفة، Dan juga bilangan kita bertambah. وجهودنا متضاعفة، Dan juga usaha kita bertambah. ونجاحاتنا متضاعفة، Dan kejayaan kita berganda. وقد فتح الله بنا ولنا، Dan Allah akan membuka bagi kita dengan kita. وعسانا أن نجتمع، Mudah-mudahan kita berjumpa. وقد نصر الله دعوتنا في الأرض، Allah telah menjayakan seruan kita di muka bumi ini ورفع رايتنا في السماء، dan mengangkat panji kita di langit. ومن مات منا يموت على الشهادة في سبيل Dan الله. barang siapa yang mati di jalan di antara kita akan mati di jalan Allah. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم التوفيق، Mudah-mudahan Allah memperpanjangkan petunjuknya kepada kita وأن يوفق هذه المؤسسة إلى النجاح والفلاح، dan Allah memberi hidayah kepada pertumbuhan ini untuk mencapai kejayaan yang وأن يبارك في العاملين عليها، dan mudah-mudahan diberkati orang yang bekerja di dalamnya وأن يعينكم جميعا على أداء هذه الواجبات dan Allah akan menolong kita dalam melaksanakan tanggungjawab ini من خلال هذه المؤسسة العريقة. dalam dari melalui muasasah ini. جزاكم الله خيرا، Terima kasih وشكر الله لكم، dan mudah-mudahan Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari hujan memakai payung, dia berdiri kuala sendiri. Beri mutuan kami sanjung, lain kali rasmilah lagi. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Jamal Abdul Sagam Muhammad atas ucapan perasmian sebentar tadi.
Seterusnya majlis diteruskan lagi dengan tayangan multimedia. Marilah sama-sama kita saksikan video ini. Perjalanan kita ke arah matlamat seperti dinyatakan dalam tema kali ini adalah 3 cabaran, iaitu cabaran masa, rijal dan dana. Perkara ini juga menjadi tunggak dalam rancangan jangka panjang haluan RJPJ 2012-2016 atau seterusnya 2026, di mana tahun ini merupakan tahun keempat pelaksanaan. Harapan kita agar tiap ahli haluan benar-benar mendalami, menghayati dan bersama-sama dalam setiap gerak kerja masa, rijal ataupun dana ini. Ia merupakan prasyarat penting untuk membolehkan kita merealisasikan program-program pengusilahan untuk masyarakat.
Jemaah hormat, tuan-puan, hadirin hadirat sekalian, di hari yang penuh barakah dan bersejarah ini, kami bawakan pelancaran rasmi media terkini haluan Malaysia, TV Haluan. Di sini kita bersama. Mari kita saksikan pelancaran TV Haluan ke pesada dunia. Bukan apa yang kita ada, tapi bila kita ada apa yang akan kita pada yang berlaku. Kerana telah mengamanahkan kepada kami untuk membawa memiliki dunia pada hari ini. Tengok mereka berada dalam satu dunia yang penuh dengan cabaran. Ini saya Safriuddin Rasulji dan Abdullah Abrar telah selamat sampai tiba di KLIA setelah 8 hari berada di Afghanistan. Dan malam hidayah itu, perubahan itu adalah milik Allah. Tapi kita perlu menjadikan medan-medan ataupun usaha-usaha yang berbagai. أقول لكم جميعا أيها الماليزيون أيها المسلمون في ماليزيا كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cedera hati kepada tetamu kehormat. Dengan itu, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Sebenarnya Haji Muhammad Sabri Mahyudin, Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana Mesyuarat Tahunan Perwakilan Haluan ke-27, mengiringi Yang Berbahagia Dr. Haji Al-Rasulin bin Abdul Rahman, Presiden Haluan Malaysia, untuk sesi penyampaian cedera hati. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Jamal Abdul Muhammad, Sisha Agung Rabitah Ulama Ahli Sunnah, untuk menerima cedera hati daripada pihak Haluan. Majlis mempersilakan. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Haji Rasulin bin Abdul Rahman atas penyempurnaan penyampaian cedera hati sebentar tadi. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya mohonkan. Pergi ke dusun memetik kelapa muda si kelapa bali. Jadi disusun maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Dengan berakhirnya sesi penyampaian hadiah sebentar tadi, maka berakhirlah Majlis Perasmian Mesyuarat Tahunan Perwakilan Haluan kali ke-27. Majlis dengan ini merakamkan ribuan terima kasih di atas kesabaran dan keprihatinan yang telah diberikan. Di kesempatan ini juga saya mohon jutaan kemaafan andai terdapat salah dan silap di sepanjang mengacarakan majlis ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang dan yang lemah itu datangnya dari hamba yang terpilih. Dan kita berdoa agar majlis pada hari ini diterima oleh Allah sebagai amal khawi di sisinya, sehingga kita berjumpa di lain waktu insya-Allah. Dan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, makluman kepada perwakilan dan pemerhati, ucapan dasar akan bermula pada pukul 2.45 petang. Diharapkan semua perwakilan dan pemerhati dapat berada di Dewan sebelum majlis bermula. Yang kedua, makluman kepada hadirin, solat Jumaat untuk peserta pada hari ini akan dilaksanakan di Masjid Maktab Perguruan Islam Bangi bersebelahan dengan IGIM. Dan itu saja. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Sebenarnya Muhammad Sabri Mahyudin, Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana Mesyuarat Tahunan Perwakilan Haluan ke-27,
mengiringi tetamu-tetamu kehormat dijemputkan sedepan hadirin sekalian untuk melawat pameran dan kapak gerai dan seterusnya menjamu selera. Sebelum itu kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Ars. Sekian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.